Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan, majlis dimulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illa huwa ilaihin nusyur. Yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Fazli bin Datuk Haji Hassan, Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Insan, Pendidikan dan Pengajian Tinggi Kerajaan Negeri Kelantan, merangkap Pengarah Induk Himpunan Pendidik Islam Malaysia kali yang kedua. Yang berbahagia Cikgu Puan Normala binti Sudirman, Presiden Pendidik Malaysia. Yang dihormati Profesor Ulung Tan Sri Dr. Muhammad Kamal bin Hassan dari Institut Pemikiran Islam dan Tamadun Antarabangsa selaku penceramah wacana perdana kita pada pagi ini. Seterusnya, ahli-ahli Jawatan Kuasa Induk Himpunan Pendidik Islam Malaysia kali kedua, para pendidik, para guru, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dimuliakan. Selamat datang ke Himpunan Pendidik Islam 2014 Pendidik Menjana Tamadun Ummah sebagai tema himpunan kita pada kali ini di suasana hari Sabtu 22 Muharram 1436 Hijriah 15 November 2014 di Kompleks Islam Lundang, Kota Baru, Kelantan. Hadirin dan dimuliakan, acara kita selanjutnya setelah selesai kita dihidangkan dengan persembahan nasyid Ar-Raj seperti tadi. Marilah sama-sama kita lapangkan fikiran dan dada kita untuk mendengar wacana perdana yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Profesor Ulung Tan Sri Dr. Muhammad Kamal bin Hassan dari Institut Pemikiran Islam dan Tamadun Antarabangsa. Dan untuk ini majlis dengan penuh hormat mempersilakan yang berbahagia Profesor. Mohon dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada ilmu pada kami melainkan apa yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Saudara pengerusi majlis yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Fazli bin Datuk Haji Hassan, Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Insan, Pendidikan dan Pengajian Tinggi, dan juga pengerusi acara Himpunan Pendidik Islam Malaysia, para ahli jawatan kuasa, para ulama,
para guru, para pendidik, adik-adik dan anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur program ini, terutama sekali Yang Berbahagia Datuk Dr. Muhammad Fazli kerana sudi menjemput saya ke acara yang sangat penting ini. Dan bagi saya sebagai anak Kelantan, merasa terpanggil untuk berkongsi sedikit pandangan dengan para pendidik yang memegang peranan yang sangat penting dalam mendidik umat masa depan. Apa yang akan saya sediakan dan sampaikan ini insya-Allah dapat dilihat di skrin nanti, dan dengan judul beberapa isu dan cabaran pendidikan umat Islam masa kini. Saya mula dengan sedikit mukaddimah, ya, dan saya harap insya-Allah penyampaian saya ini tidak akan menidurkan, sebab kita baru saja makan nasi lemak dan itu boleh juga menjadi pendorong ke arah tidur yang nyenyak, apalagi dengan hujan renyai-renyai di luar. Ya, beberapa isu dan cabaran pendidikan umat Islam masa kini. Peri pentingnya pendidikan sebagai usaha manusia yang paling unggul dalam pembentukan peribadi, masyarakat, negara, umat dan tamadun manusia ke arah mencapai matlamat yang diinginkan sudah lama diakui oleh para cendekiawan, pemimpin negara dan pemikir-pemikir antarabangsa, sama ada yang beragama Islam atau yang bukan beragama Islam. Yang menjadi perbezaan ialah kefahaman tentang konsep dan falsafah pendidikan serta cara-cara terbaik untuk memenuhi objektif pendidikan. Umat Islam mempunyai falsafah dan tujuan pendidikan yang tersendiri yang berpunca daripada Al-Quranul Karim, sunnah Rasulullah SAW, warisan pemikiran ulama-ulama, hukama-hukama dan pendidik-pendidik umat yang terkenal dalam bidang masing-masing. Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan beberapa tujuan utama di sebalik penciptaan insan, iaitu ma'rifatullah, ubudiyah lillah, khilafah fil ard, imaratul kaun dan bina al-hadarah as-salihah atas dasar tunduk, patuh dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya insan akan mendapat al-falah, iaitu kejayaan yang hakiki, hayatun tayyibah, kehidupan yang baik, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, di dunia, dan kebahagiaan yang kekal abadi dalam jannatun na'im di alam akhirat. Tujuan-tujuan ini hanya boleh dicapai melalui penghayatan dalam ad-din al-Islami yang mengarahkan penganut-penganutnya, ummah Muhammadiyah, umat akhir zaman, menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas dan ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Tujuan-tujuan luhur dan rabbani itu mempunyai pengaruh yang sangat besar ke atas falsafah, sistem dan pelaksanaan pendidikan umat Islam sepanjang zaman. Kemudian saya pergi kepada bagaimana kelahiran negara-negara bangsa menimbulkan sistem kebangsaan, dan sistem kebangsaan itu tidak semuanya dapat memenuhi hasrat dan tuntutan umat, lalu berlakulah beberapa perbezaan. Oleh yang demikian, sistem pendidikan awam dan kebangsaan yang dibangunkan oleh kerajaan, walau bagaimana baik sekalipun, dengan mengambil kira kedudukan istimewa agama Islam dan umat Islam, tidak akan dapat memenuhi seluruh tuntutan
kaum-kaum dan agama-agama yang berbeza. Maka tidak hairanlah sekiranya wujud ketidakpuasan tentang aspek-aspek tertentu dalam sistem pendidikan kebangsaan yang datang dari perspektif kaum tertentu atau penganut agama yang berbeza di Malaysia. Percambahan sekolah-sekolah, kolej-kolej dan universiti swasta di Malaysia hari ini antara lain adalah cerminan perbezaan-perbezaan citra, perspektif dan aspirasi tentang mutu dan objektif pendidikan yang wujud dalam negara Malaysia yang berhadapan dengan macam-macam isu perpaduan nasional, isu kedudukan kaum Bumiputera berbanding dengan kaum bukan Bumiputera, isu cabaran untuk memenuhi wawasan 2020, persaingan ekonomi rantau ASEAN dan antarabangsa, cabaran globalisasi, cabaran gejala sosial yang amat membimbangkan, masalah peningkatan jenayah, suburnya budaya korupsi dan penyelewengan kuasa yang sukar dibendung dengan akibat-akibat negatif di atas masyarakat miskin, di atas harta negara dan kelestarian alam sekitar. Di samping itu, masa depan dunia dan masa depan negara kelihatan akan diwarnai oleh ketidakpastian, tribulasi dan gelora. Sebuah kajian yang dilakukan oleh seorang ahli ekonomi yang belajar di Paris, baru menerbitkan bukunya, baru dilancarkan seminggu yang lalu. Dr. Muhammad Abdul Khalid, Ketua Bahagian Penyelidikan di Khazanah Nasional Berhad, yang diterbitkan dalam bukunya The Color of Inequality atau Warna Ketidaksamarataan, menunjukkan bagaimana masa depan kaum Bumiputera dan golongan miskin akan terhimpit oleh persaingan semakin sengit dalam bidang pendidikan tinggi. So sekarang ini dengan adanya sistem meritokrasi, maka kedudukan kaum Bumiputera dan umat Islam agak terancam atas dasar kesamarataan yang tidak mengambil kira faktor-faktor lain. Beliau membuat kesimpulan seperti berikut. Ini dalam bahasa Inggeris, mungkin ada dalam teksnya. Kata dia, saya cuba terjemahkan sedikit saja. Kalau teks tu, mungkin teksnya ada. Dia kata masa depan Malaysia tidaklah kelihatan begitu indah. The future does not look rosy for Malaysia. The current policies are encouraging wealth disparity between rich and poor and between ethnicities. The focus on Bumiputera cannot be seen purely as an ethnic problem. As in a democratic society, the problem of the majority are national problem, not a Bumiputera problem intrinsically. Inaction in addressing the wealth gap is a recipe for disaster, as studies have shown that an unequal society normally leads to social conflict. Ini halaman 193 dalam buku beliau, The Color of Inequality. Senario yang membimbangkan ini berarti umat Islam di Malaysia, termasuk kaum Bumiputera yang lain, mesti meningkatkan jumlah pelajarnya yang dapat memasuki IPTA atau IPTS dan lulusannya mampu menceburi dalam pelbagai bidang ekonomi negara. Kemudian saya pindah kepada suatu usaha yang besar yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan PPPM untuk jangka masa 2013 sampai 2025, selama 13 tahun. Dan ini telah dilancarkan bagi tujuan menghadapi cabaran-cabaran domestik dan antarabangsa pada abad ke-21. Terdapat beberapa isu dan cabaran
yang harus diberi perhatian dari perspektif pendidikan Islam. Tetapi sebelum saya pergi kepada beberapa isu dalam plan pembangunan pendidikan Malaysia itu, eloklah kita lihat sedikit takrifan konsep pendidikan dari perspektif ulama-ulama dalam ilmu pendidikan. Kalau teks itu ada, kita boleh lihat, saya petik daripada beberapa buku. Yang pertama saya ambil daripada buku Dr. Khalid bin Hamid Al-Hazimi, Usul At-Tarbiyah Al-Islamiyah, di mana dia mengatakan tentang mafhum at-tarbiyah. Ini istilah-istilah yang sama dengan pendidikan atau tarbiyah. Dia kata al-islah, at-ta'lim, at-ta'dib, at-tadhhib, at-tathhir, at-tazkiyah, at-tansyiah dan sebagainya. Tapi dia mengatakan bahawa terdapat perbezaan-perbezaan dalam memberikan takrif, dan kalau mengikut seorang ahli pendidikan, nanti saya akan berikan, tapi ini daripada usul tarbiyah. Dia mengatakan kalau ikut ta'rif yang diberikan oleh Baydawi, dia balik kepada perkataan Rabb fil asli bima'na tarbiyah. Rabb itu dalam asalnya bermakna tarbiyah ataupun pendidikan, pemupukan. Wahia tabligh asy-syai' ila kamalihi syai'an fa syai'a, iaitu penyampaian sesuatu pada tahap kesempurnaan satu demi satu. Dan dia merujuk kepada Ar-Raghib Al-Isfahani. Dia kata Ar-Rabb fil asli at-tarbiyah. Perkataan Rabb itu berpunca daripada perkataan tarbiyah, iaitu insya' asy-syai'i halan fa halan ila hadd tamam, iaitu membangun sesuatu itu keadaan demi keadaan sehingga sampai pada had kesempurnaannya. Dan Dr. Khalid Al-Hazimi ini mengatakan, boleh dikatakan bahawa tarbiyah itu tansyiatul insan syai'an fa syai'an fi jami'i jawanibihi ibtigha'a sa'adati ad-darain wifqa al-manhaj al-islami, iaitu pertumbuhan, pembangunan insan, keadaan demi keadaan dalam semua aspek kehidupannya, untuk mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat sesuai dengan manhaj Islam. Kemudian dia mengatakan bahawa simat at-tarbiyah al-islamiyah ataupun ciri-ciri pendidikan Islam ini ialah 5, dan ini kita tahu daripada penulisan Said Qutb, Muhammad Qutb, Qaradawi, iaitu ar-rabbaniyah, asy-syumul, at-takamul, at-tawazun, ats-tsabat wal-murunah al-waqi'iyah. Dan kemudian dari satu lagi sumber, iaitu Jami' Ummul Qura, yang memberikan pandangan 5 orang ahli pendidikan Islam. Satu ialah Dr. Miqdad Yaljan, yang mengatakan bahawa pendidikan ini berarti i'dadul muslim i'dadan kamilan min jami'in nawahi fi jami'i marahil numuwihi lil hayatid dunya wal akhirah fi daw'il mabadi' wal qiyam wa turuq at-tarbiyah allati jaa'a biha al-Islam. Kemudian pandangan Zaghlul Raghib An-Najjar, dia mengatakan bahawa tarbiyah ini atau pendidikan ini ialah an-nizam at-tarbawi al-qa'im 'ala al-Islam bima'nahu syamil. Kemudian pandangan Dr. Abdul Rahman An-Naqib,
dia mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan tarbiyah al-Islamiyah itu ialah ذلك النظام التربوي والتعليمي الذي يستهدف إيجاد إنسان القرآن والسنة أخلاقا وسلوكا مهما كانت حرفته ومهنته. Begitu juga yang keempat, Dr. Abdul Rahman An-Nahlawi mengatakan bahawa at-tarbiyah al-Islamiyah hiya at-tanzim an-nafsi wal-ijtima'i alladhi yuaddi ila i'tinaq al-Islam wa tatbiqihi kulliyan fi hayati al-fard wal jama'ah. Lalu dia membuat kesimpulan bahawa وهنا يمكن القول بأن التعريفات السابقة تؤكد جميعا على أن التربية الإسلامية. Kita dapat buat kesimpulan bahawa takrif-takrif yang disebut di atas itu mengukuhkan lagi secara keseluruhan ataupun menuju kepada kefahaman bahawa tarbiyah Islamiyah itu ialah nizam tarbawi syamil yahtamu bi'adadil insan, yang memberi perhatian untuk pembentukan insan al-insan as-salih i'dadan mutakamilan, dengan pembentukan yang betul-betul terpadu dinian wa dunyawiyan, dari segi agama dan dunia. Sebab itu kita tegaskan dalam kertas ini, pendidikan Islam itu merangkumi ilmu dunia dan ilmu agama sekaligus. في ضوء مصادر الشريعة الإسلامية الرئيسية, di bawah cahaya sumber-sumber syariah Islam yang pokok. Itu kita dapat baca dalam website Jami'ah Ummul Qura. Dan dari satu lagi sumber yang saya sering rujuk sejak 80-an lagi ialah daripada Dr. Muhammad Qutub, dan saya harap satu waktu mungkin Kelantan boleh menterjemahkan buku itu. Cukup baik, ya, Manhaj At-Tarbiyah Al-Islamiyah, yang diterbitkan cetakan ketiga tahun 67. Ya, 67. Jadi kalau dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggeris cukup baik. Muhammad Qutub masih hidup, dan banyak idea-idea Muhammad Qutub ini mendahului zaman, tetapi kerana dia berada dalam bahasa Arab tidak menjadi petikan di universiti-universiti, termasuk di Universiti Islam sendiri yang mungkin tidak tahu adanya buku ini, tapi kebetulan ada dalam simpanan saya. Jadi dan saya pernah memetik daripada Manhaj At-Tarbiyah Al-Islamiyah oleh Muhammad Qutub ini, yang mengatakan bahawa pendidikan bukan sekadar membina al-muwatil as-salih, ya, tetapi pergi kepada al-insan as-salih. Bukan sekadar membina warga negara yang baik, memang bagus warga negara yang baik, tetapi lebih daripada itu al-insan as-salih. Cuma yang ingin kita tegaskan sekarang ini ialah kita harus mempunyai wawasan umat dan wawasan global, sebab kita mempunyai peranan yang global, bukan sekadar domestik. Sebab itu daripada tulisan beliau di muka surat 6, Muhammad Qutub menjelaskan tariqatul Islam fi tarbiyah hiya mu'alajatul kainil bashari kullahu mu'alajatan syamilatan la tatruku minhu syai'an wa la taghfulu an syai'in jismihi wa aqlihi wa ruhihi hayatihi al-madiyyah wal ma'nawiyyah wa kulli nashatin 'ala al-ard. إنه يأخذ الكائن البشري كله ويأخذ على ما هو عليه بفطرته التي خلق الله عليها، لا يغفل شيئا من هذه الفطرة ولا يفرض عليها شيئا ليس في تركيبها الأصيل. Ringkasnya, pendekatan Islam mengambil keseluruhan wujud insan itu, dan tidak tinggal sedikit pun daripada kewujudan
insan yang merangkumi aspek rohani, akli, emosi, sosial, ekonomi, politik, ilmu, sains, teknologi dan sebagainya. Kemudian satu lagi yang ditegaskan ialah perseimbangan. Pendekatan Islam mencari perseimbangan, ya, iaitu tawazun. Kata dia, tawazun baina taqatil jismi, patutnya baina taqatil jismi, ya, bukan al-taqatil jismi, ya. Baina taqatil jismi wa taqatil aqli wa taqatil ruh. توازن بين ماديات الإنسان ومعنوياته، توازن بين ضروراته وأشواقه، توازن بين الحياة في الواقع والحياة في الخيال، توازن بين الإيمان بالواقع المحسوس والإيمان بالغيب الذي لا تدركه الحواس، توازن بين النزعة الفردية والنزعة الجماعية، توازن في النظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، توازن في كل شيء في الحياة. Kemudian dia petik ayat yang sangat penting yang ingin saya tegaskan pada hari ini. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا وَسَطًا فِي كُلِّ شَيْءٍ مُتَوَازِنِينَ فِي كُلِّ مَا تَقُومُونَ بِهِ مِنْ نَشَاطٍ وَهُوَ كَذَلِكَ سِمَةُ الْإِنسَانِ الصَّالِحِ الذي يفي بشروط الخلافة عن الله في الأرض ويسير حسب منهج الله خالق الكون والإنسان. Diambil ayat yang kita tahu semua dalam surah Al-Baqarah 143 dan menegaskan bahawa pendekatan Islam mencari perseimbangan, bukan mencari kesederhanaan tetapi keseimbangan. Wasatiyah dalam pengertian keseimbangan. Lalu mestilah seimbang dalam segala perkara, melaksanakan keseimbangan dalam semua yang aktiviti yang dilakukan. Dan inilah juga ciri manusia saleh yang menjalankan tugasnya sebagai memenuhi syarat-syarat khilafah di atas bumi Allah ini dan menjalankan tugas sesuai dengan manhaj Allah khaliqil kaun wal insan. Kemudian saya ingin pergi kepada sedikit huraian tentang dua ayat yang sangat penting untuk pendidikan. So, sekarang ini kalau kita jadikan wawasan Quran dengan berdasar pada dua ayat ini sebagai matlamat terakhir, dan saya kira tidak ada umat Islam yang berbeza dalam perkara ini. Kita ambil daripada Al-Quran dan inilah yang Al-Quran inginkan kita capai, insya-Allah. Kalau kita serah kepada ahli filsafat, macam-macam rumusan filsafat, ya, dan macam-macam pula tafsirannya. Tapi kalau kita pergi kepada wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dikaitkan juga dengan khair ummatin ukhrijat linnas, saya kira tidak akan ada orang yang berbeza pandangan dalam hal ini. Dengan itu kita dapat bekerjasama untuk menjurus ke arah pencapaian itu yang sekaligus akan memberikan manfaat kepada negara yang sangat baik untuk negara sendiri. Jadi saya pergi kepada, saya katakan di sini, sudah sekian lama kita menyadari bahawa kedudukan umat Islam dalam dunia hari ini amat menyedihkan dan rata-rata menjadi mangsa kelemahan diri sendiri dan terus menjadi umat yang bergantung kepada kemajuan sains dan teknologi umat bukan Islam, sama ada dari Barat, dari Amerika kah, ataupun dari Eropah, dan dari Timur, dari Jepun, dari Korea, dari negeri China. Kita juga mengetahui bahawa keadaan umat masyarakat Islam di sini tidak sama dengan masyarakat Islam yang mana penduduk Islamnya majoriti besar seperti di Arab Saudi, Kuwait, Oman, Yaman, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Iran, Sudan, Algeria, Mesir. Ini semuanya 80% ke atas
Tetapi masalahnya jauh lebih besar daripada keadaan kita di Malaysia 60 lebih peratus. Jadi keadaan kita lebih kecil berbanding dengan umat Islam di tempat lain, tetapi mereka bergolak dalam pergolakan yang sangat-sangat menyedihkan yang akhirnya membawa kepada kehancuran kekuatan umat Islam sendiri. Di Malaysia, jurang dualisme sistem pendidikan cuba dikurangkan sejak tahun 70-an ke atas dan dirapatkan dengan beberapa model pendidikan agama dan model integrasi antara aliran ilmu agama dengan aliran ilmu dunia. Di peringkat IPTA sudah ada beberapa buah universiti, alhamdulillah, yang melakukan pengintegrasian antara ilmu agama dan ilmu dunia seperti di UIAM, USIM, UNIZA, Akademi Islam di Universiti Melaya dan beberapa fakulti di IPTA yang lain. Kewujudan sekolah agama rakyat, sekolah agama negeri, sekolah agama bantuan kerajaan dan sekolah-sekolah agama Kementerian Pelajaran Malaysia termasuk sekolah SMKA, SMAP, KISAS, SBI, KAA, kelas aliran agama di samping sekolah agama swasta, SAS merupakan saluran-saluran formal untuk anak-anak umat Islam mendapat ilmu pengetahuan agama yang lebih baik dan sistematik. Sebanyak 203 buah sekolah agama rakyat dan sekolah agama negeri di Malaysia telah pun berdaftar sebagai SABK, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan pada tahun 2013. Ke arah memperkukuhkan kurikulum pendidikan Islam kebangsaan, Kementerian telah mewujudkan kurikulum bersepadu dini ataupun KBD untuk pelajaran usuluddin, syariah dan al-lughah al-arabiyyah al-mu'asirah dan juga kurikulum bersepadu tahfiz KBT untuk mata pelajaran hifzul Quran dan maharat al-Quran. Pada tahun 2013, Mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu ke-231 telah memperkenankan cadangan melaksanakan KBD dan KBT di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Kedua-dua kurikulum ini akan dilaksanakan secara berperingkat bermula dengan tingkatan 1 pada tahun 2015. Kementerian juga akan merintis KBT di Sekolah Agama Kerajaan pada tahun 2014 dan KBT akan digunakan dalam pelaksanaan tahfiz model ulul albab di 3 buah sekolah berasrama penuh iaitu Sekolah Menengah Agama Persekutuan di Bentong, SMKA Kuala Lumpur, SMKA Kedah, di samping ada 3 buah MRSM yang menggunakan pendekatan ulul albab. Sekarang saya pergi kepada beberapa isu dalam sistem pendidikan ataupun pelan pendidikan. Ini muka surat 10 dalam kertas saya, iaitu pelan pendidikan, pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM yang akan mencakup tahun 13 sampai 25 dan saya ambil beberapa petikan daripada buku yang begitu tebal pelan pembangunan itu. Yang pertama, ini saya sebut judul-judulnya saja sebab isinya ada dalam kertas ini, iaitu sistem pendidikan kekal komited untuk membangunkan murid secara menyeluruh, kemudian prestasi kognitif murid berbanding standard antarabangsa. Di muka 11 saya menceritakan bagaimana kedudukan Malaysia berbanding dengan negeri-negeri lain dalam beberapa ilmu pengetahuan ataupun mata pelajaran sains, teknologi, matematik dan sebagainya, dan ini menunjukkan betapa rendahnya pencapaian Malaysia. Ini muka surat 13. Muka surat 13 perbandingan kedudukan PISA 2009 bagi Malaysia dengan negara lain. Yang di atas sekali, kalau dari segi bacaan, yang di atas sekali ialah Shanghai, China, yang kedua Korea Selatan, yang ketiga Finland, yang keempat Hong Kong, yang kelima Singapura. Kebanyakannya negeri China yang di atas.
dari segi bacaan. Kemudian kita berada pada tangga 54 dan Thailand di atas Malaysia 52, Chile di atas Malaysia 43, Indonesia di bawah Malaysia 61. Kalau kita pergi ke matematik, juga di atas ialah Shanghai, China, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, China. Semua bangsa China berada di atas dalam matematik. Kemudian Austria 26, Poland 27, Kroasia 42, Israel 43, Thailand 52, Malaysia 54 dan Indonesia di bawah lagi. Mana tahu satu waktu Indonesia berada di atas. Ini matematik dan ini cukup penting untuk penguasaan ilmu sains dan teknologi. Ya. Jadi bacaan kita sudah rendah, matematik pun dah rendah, bangsa Cina di atas semua, mengalahkan yang di barat juga. Kemudian sains yang paling atas Shanghai, China, Finland nombor 2, Hong Kong nombor 3, Singapura nombor 4, Jepun nombor 5, Amerika Syarikat nombor 20, Republik Czech 21, Greece 40, Malta 41, Thailand 51, Malaysia 52. Maknanya Thailand berada di atas kita dalam semua. Matematik dia di atas, sains dia di atas, bahasa di atas. Ini macam mana? Padahal dia bukan mewarisi sistem pendidikan Inggeris. Dia bebas. Jadi kita bukan saja dikalahkan oleh Thailand dalam buah-buahan, tetapi juga dalam ilmu pengetahuan. Kemudian aspirasi, jadi kita merasakan ya memang kita beri perhatian kepada perkara ini sebab kita nak bangunkan umat Islam sebagai umat memimpin dunia, bukan umat yang terpimpin, apalagi umat yang hidungnya ditarik oleh orang lain. Jadi kekuatan dalam ilmu-ilmu keduniaan tadi yang bersandarkan kepada sains itu hendaklah dipertingkatkan. Kemudian aspirasi sistem. Aspirasi sistem dia sebut 5 perkara. Satu ialah akses, yang kedua ini muka surat 15 dalam kertas saya, quality, equity, perpaduan, kecekapan. Kemudian aspirasi murid. Aspirasi murid ada yang pertama ialah pengetahuan, yang kedua kemahiran berfikir. Di sini dimasukkanlah cara-cara berfikir yang disebut sekarang sebagai higher order thinking skills, HOTS, yang boleh kita pakai, tetapi dari perspektif Islam, thinking ini bukan hanya bersifat akli semata-mata, tapi ada aspek ruhi, ada aspek yang ada kaitan dengan keagamaan. Tapi di barat pemikiran tentang cara berfikir ini semata-mata sekular dan tidak dikaitkan dengan iman, apalagi dengan wahyu. Sedangkan kalau kita nak menggunakan katakanlah higher order thinking skills yang daripada memorization kepada synthesis dan analisis, kita mestilah mengambil kira hubung kaitan akal dengan wahyu, manusia dengan agama, manusia dengan Tuhan dan sebagainya. Di barat ini tidak diambil kira sama sekali. Kemudian kemahiran memimpin pun kita nak umat Islam memimpin. Jadi dan memimpin di Malaysia tidak semudah memimpin katakanlah di Mesir. Walaupun Mesir berhadapan dengan krisis yang sangat besar sebab Mesir 80%, 90% umat Islam dan tradisi agama begitu hebat dengan azharnya, tetapi Mesir dijajah oleh diktator tentera sudah puluhan tahun sampai sekarang.
Jadi kita harus tahu bagaimana memimpin dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Memimpin sehingga kita betul-betul dihormati sebagai pemimpin yang berwibawa. Kemahiran dua bahasa. Alhamdulillah kita boleh tambah mungkin 3 bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab. Mungkin boleh tambah lagi. Dan anak-anak kita kalau dibimbing dengan baik, insya-Allah dapat menguasai pelbagai bahasa. Dan yang terakhir disebut etika dan kerohanian. Di sini disebut bahawa sistem pendidikan akan memupuk etika dan kerohanian, dan disebut juga kerohanian itu apa, integriti itu apa, tanggungjawab civic itu apa. Ini muka surat 17. Saya mengatakan bahawa di sinilah kebimbangan saya. Kalau soal bagaimana kita dapat mengatasi bangsa lain, negara lain dalam segi matematik, sains, bahasa Inggeris, itu masalah keduniaan. Juga penting. Tetapi yang saya bimbang ialah etika dan kerohanian ini. Kalau tidak diberikan perhatian yang sesungguhnya, kita mungkin akan menghadapi krisis yang sangat besar di masa depan, di mana kita tidak dapat mewujudkan keseimbangan itu, wasatiyah yang dituntut oleh Islam itu, di mana pemerhatian kita diberikan kepada keduniaan, kebendaan, pencapaian ekonomi, dan aspek etika, aspek akhlak, aspek kerohanian tidak diberikan perhatian yang sewajar. Ini kebimbangan saya. Tentang 18, identiti nasional juga suatu yang juga membimbangkan, sebab sekarang ini kita hidup dalam suatu zaman di mana terdapat polarisasi kaum yang begitu kuat, yang boleh menjurus ke arah social conflict yang besar pada masa hadapan. Jadi isu identiti nasional juga suatu perkara yang sangat penting, dan kita harap insya-Allah dengan bimbingan agama Islam kita dapat mewujudkan identiti yang baik dan juga perhubungan dengan kaum yang bukan beragama Islam dengan cara yang beradab, sopan dan berbudi bahasa. Disebut juga dalam PPPM itu anjakan ketiga, ada 11 anjakan semuanya. Yang ketiga ialah melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Ini juga bagi saya sangat penting. Ya. Cuma bagaimana kita mentafsirkan, bagaimana kita mengolah, bagaimana kita menyediakan kurikulum, bagaimana kita melaksanakan, apakah pedagoginya yang kita akan gunakan untuk anak-anak kita betul-betul menghayati nilai-nilai murni, dan bagaimana siapa gurunya. Dan ini semua akan sangat menentukan output ataupun outcome ataupun hasil yang hendak kita lihat nanti. Cuma juga disebut dalam PPPM itu, dan di sini adalah peluang untuk kita ambil, iaitu mengukuhkan pendidikan agama Islam dan pendidikan moral dengan lebih tumpuan kepada perpaduan dan memupuk persefahaman yang erat antara murid. Kurikulum pendidikan agama Islam bagi murid Islam dan kurikulum pendidikan moral bagi murid bukan Islam akan diperkukuhkan. Ini ditulis hitam putih dalam plan itu. Inilah peluang untuk kita mengisi ataupun memberikan input supaya memang berlaku pengukuhan ini. Sebab pengukuhan pendidikan agama Islam ini sangat penting untuk masa depan masyarakat Islam dan juga untuk masa depan negara. Kemudian disebut membangunkan murid secara holistik di muka surat 20, dengan mengukuhkan keperluan penyertaan murid dalam satu sukan, satu kelab, satu badan beruniform. Kemudian mengukuhkan dan memperluaskan remove ataupun rancangan integrasi murid untuk perpaduan bermula pada tahun 2016. Dan di muka surat 21, saya berkata demikian.
Sebagai rakyat Malaysia yang sedar bahawa sistem pendidikan kebangsaan yang harus mengambil kira tuntutan semua kaum dan penganut agama dalam negara berbilang kaum dan agama, PPPM merupakan hasil perancangan yang panjang, rapi, bertolak ansur, menyeluruh dan berpandangan jauh. Ia menunjukkan kepekaan pembuat dasar di kementerian tentang cabaran antarabangsa untuk Malaysia menduduki tempat yang terhormat dalam dunia pendidikan global. Ya, kita pun ingin merasa berada di tempat yang terhormat itu. Mampu bersaing dalam arus globalisasi ekonomi yang tidak menentu dan mengangkat Malaysia sebagai negara yang maju dari segi ekonomi, teknologi maklumat dan bertamadun. Sebagai rakyat Malaysia yang beragama Islam, yang insaf tentang kerendahan pencapaian masyarakat Islam dalam bidang perniagaan, industri, sains dan teknologi, PPM memberikan perhatian yang wajar kepada isu peningkatan prestasi pelajar Malaysia dalam bidang STEM ataupun sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik dan bahasa Inggeris yang dinilai oleh TIMSS dan PISA. Begitu juga kita bersetuju dengan usaha gigih untuk meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi atau KBAT, asalkan kemahiran berfikiran tinggi tidak membawa kepada pembebasan akal manusia Muslim daripada kawalan dan bimbingan wahyu ilahi atau penafian akan ketinggian dan keutamaan kecerdasan kerohanian ataupun spiritual intelligence. Kita ingin supaya pelajar-pelajar Muslim menjadi pelopor dalam semua bidang ilmu dunia yang bermanfaat dengan memperolehi keupayaan menguasai bahasa-bahasa Barat atau Timur, berfikir secara kreatif, inovatif dan kritis. Tetapi kita harus ingat bahawa kebanyakan pakar dalam bidang kecemerlangan kognitif ataupun cognitive intelligence dengan bidang neuroscience-nya, termasuk bidang sains dan teknologi, di Barat pada umumnya berpandangan semesta sekularistik, rasionalistik dan agnostik. Agnostik ni tak percaya sangatlah kepada Tuhan. Rasionalistik dia rasa akal sahaja yang penting, sekularistik pemisahan dunia dengan kehidupan. Kita juga ingin melihat lebih ramai pelajar beragama Islam menjadi warga negara Malaysia yang berketerampilan, berinteraksi secara harmonis dan beradab dengan warga negara atau masyarakat bukan beragama Islam, berupaya menjadi pemimpin yang cekap, pandai menyelesaikan masalah dan bersifat patriotik, bukan fanatik atau ekstremis, dengan jati diri yang dipandang tinggi oleh masyarakat lain. Kebimbangan kita yang besar ialah berkenaan penghayatan agama Islam. Nilai-nilai murni, penghayatan nilai-nilai murni yang disebut dalam PPPM. Penghayatan akhlak mahmudah, penghayatan etika dan kerohanian Islam dalam tempoh 13 tahun mendatang. Sebab PPPM ini akan mengambil kira 13 tahun. Aspek pendidikan akhlak dan kerohanian kemungkinan akan terpinggir bila pihak birokrasi kementerian terlalu memberi fokus dan gairah untuk mencapai pengiktirafan antarabangsa yang menggunakan penanda aras kecemerlangan yang bersifat sekularistik dan kuantitatif, bukan benar-benar holistik, dalam arti kata mengambil kira kriteria-kriteria yang terbit daripada nilai-nilai transenden atau daripada wahyu ilahi atau daripada kebijaksanaan kerasulan dan prophetic atau prophetic wisdom. Aspek pendidikan nilai, pendidikan etika dan kerohanian juga boleh menjadi sesuatu yang bernilai rendah sekiranya ia tidak merentasi kurikulum. Sekarang ini idea merentasi kurikulum itu sudah hampir tidak ada. Jadi kerohanian dan etika ini dalam mata pelajaran dia saja.
dia tidak merentasi mata pelajaran lain. Ini kebimbangan kita. Apakah mampu pendidikan sedemikian membina manusia yang berakhlak, membina masyarakat berakhlak? Ini kebimbangan kita. Aspek pendidikan nilai, etika dan kerohanian juga boleh menjadi sesuatu yang bernilai rendah sekiranya ia tidak merentasi kurikulum, tidak diajar dengan pedagogi yang berkesan, asal pas saja, atau secara mekanistik sahaja, ritualistik sahaja, dan tidak diperkukuhkan oleh masyarakat majmuk. Masyarakat di luar tidak memandang tinggi kepada nilai kerohanian dan akhlak. Yang dipandang ialah wangnya, pangkatnya, kebesarannya. Dan tidak diperkukuhkan oleh masyarakat majmuk di kota-kota yang memberi nilai tinggi kepada kekayaan, kemewahan, pangkat dan kehebatan kebendaan. Apa yang dirancangkan dalam PPPM dalam anjakan 3, iaitu melahirkan rakyat yang menghayati nilai dan aspirasi untuk setiap murid mempunyai etika dan kerohanian, dengan penjelasan ringkas di halaman 23-27 mencatatkan di atas kertas suatu aspirasi pemimpin dan rakyat beragama yang baik dan murni, tetapi bagaimanakah cara pelaksanaannya nanti dalam gelombang 2? Sebab ini plan ini akan dilaksanakan dalam 3 gelombang. Gelombang pertama akan akhir tahun depan. Gelombang 2 2016 sampai 2020. Jadi penghayatan etika dan kerohanian itu akan diperkuatkan dalam gelombang 2. Apabila sukatan pendidikan moral dan Islam akan disemak dan dilaksanakan. Nah, melihat kepada fenomena keruntuhan akhlak, keruntuhan etika dan moral, kebetulan keruntuhan tanah-tanah runtuh musim hujan, juga bagi saya simbolik tentang keruntuhan akhlak yang berada dalam negara kita hari ini. Dan melihat kepada simptom-simptom keruntuhan tamadun dunia, bukan saja di Malaysia, dalam dunia hari ini, sejak permulaan abad ke-20, mungkin tidak dianggap terlalu emosional kalau kita menyuarakan kebimbangan rakyat beragama Islam tentang kedudukan anjakan melahirkan rakyat yang menghayati nilai atau aspirasi murid beretika dan kerohanian. Gejala keruntuhan akhlak, etika dan integriti yang terus mengganas dalam masyarakat Malaysia hari ini mencerminkan kegagalan kita sebagai negara dan masyarakat beragama dalam membangun suatu masyarakat berakhlak mulia, dalam kegairahan kita mengejar peningkatan KNK, keluaran negara kasar, pertumbuhan ekonomi yang mapan dan model kemajuan kebendaan dari barat dan dari timur yang semuanya menganaktirikan aspek etika, kerohanian dan kebertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa, kerana aspek etika yang bersumberkan wahyu ilahi, kerohanian dan nilai-nilai ketuhanan diketepikan dalam sistem kapitalisme liberal dan demokrasi sekular di satu pihak dan sistem komunisme atau marxisme maoisme dan sosialisme sekular di pihak yang lain. Kemudian saya pergi kepada cabaran pengislahan dalam kurikulum pendidikan agama Islam. Saya menyebut sesuatu perkara mengenai kecemerlangan tanpa roh. Sebuah buku yang ditulis oleh Harry Lewis, iaitu dekan di University Harvard tahun 2006, menerbitkan buku dengan judul Excellence Without a Soul: How a Great University Forgot Education. At-tafawuq bila ruh, kaifa nasiyat jami'atun 'azimatun at-tarbiyah.
Ini di Amerika, tetapi tidak mustahil gejala yang sama akan berlaku di negeri orang Islam yang lain. Ya? Dan kita tidak mahu nanti kita mengejar kecemerlangan, tetapi kerohanian tercecer ataupun tertinggal. Saya menyebut tentang beberapa cabaran, lalu saya mengatakan bahawa di muka surat 26, kalau boleh kita tengok muka surat 26, insya-Allah dalam masa mungkin 5 minit lagi saya akan cuba selesaikan, iaitu kembali menuju wawasan kecemerlangan al-wasatiyah. Jadi saya nak ringkaskan daripada wawasan khairu ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dengan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida ila akhiril ayah. Itu kita gabungkan dalam satu wawasan. Dan wawasan itu saya namakan wawasan kecemerlangan al-wasatiyah. Sebab dalam wasatiyah itu, di samping adanya perimbangan, sebenarnya ada yang lebih penting lagi ialah al-khairiyah, iaitu kecemerlangan, kebaikan yang total. Dan kalau kita lihat daripada tafsir-tafsir, saya lihat daripada At-Tabari sampai kepada Asy-Sya'rawi, At-Tabari bermula dengan dikata al-wasatiyah fi kalamil Arab al-khiyar. Ummatan wasata itu merujuk kepada kecemerlangan. Tetapi kemudian tafsir-tafsir Quran yang lain menjelaskan bahawa Rasulullah SAW bila ditanya apa itu ya Rasulullah ummatan wasata, Rasulullah SAW menjawab adlan, keadilan. Lalu mufassirun menggabungkan adlan khiyaran, jadi adil dan cemerlang. Jadi kalau kita dapat gabungkan kedua-dua ayat ini kepada satu, iaitu al-wasatiyah itu merangkumi kecemerlangan, merangkumi keadilan dan perseimbangan. Jadi at-tawazun itu ada dalam wasatiyah, tapi ia sebenarnya mencerminkan al-khairiyah wal adalah. Jadi saya mencadangkan kita kembali kepada wawasan kecemerlangan al-wasatiyah, dan dalam hal ini tidak ada perbezaan sebenarnya, tidak harus wujud perbezaan kalau kita kembali kepada makna sebenar dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh para ulama mufassirin yang mu'tabar. Jadi saya menjelaskan apa itu wasatiyah, kemudian saya pergi kepada menjelaskan muka surat 28 makna wasatiyah daripada tafsir-tafsir. Kemudian saya pergi kepada huraian Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Saya fikir masih lagi merupakan tafsir yang barangkali dalam dunia Asia Tenggara yang masih terbaik. Apa yang dimaksudkan dengan ummatan wasata itu. Kemudian saya rujuk juga kepada Fi Zilalil Quran dengan huraian yang sangat baik tentang ummatan wasata yang diterjemahkan oleh almarhum Ustaz Datuk Zaki Yaakob yang cukup baik. Di sini dia mengatakan ummatan wasata itu umat yang adil. Kalau Hamka dan juga Abdullah Basmeh, umat pilihan dan adil. Kemudian saya sampai kepada beberapa saranan. Ini muka surat 45. Dan insya-Allah saya akan berakhir dengan muka surat 48. Jadi ada sedikit lagi beberapa saranan. Yang pertama, kurikulum pendidikan agama Islam, pedagogi pendidikan agama, latihan guru, mutu buku teks, mutu prasarana dan persekitaran sekolah perlu transformasi menyeluruh, serius dan konsisten untuk mencapai matlamat pendidikan Islam yang syumul dan mutakamil, bertujuan mencapai wawasan kecemerlangan al-khairiyah.
dan watak guru sebagai murabbi, muaddib, muallim, mursyid dan muslih harus dititik beratkan dalam latihan ustaz, ustazah dan guru-guru. Kemudian yang kedua, pendidikan Islam. Saya tidak kata pendidikan agama. Pendidikan Islam merangkumi at-tarbiyah islamiyah yang diterangkan tadi oleh 5-6 orang ahli, merangkumi ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu dunia untuk menjadikan pengajaran dan pendidikan akidah Islam dan akhlak Islam lebih efektif, lebih menarik minat murid dan lebih berdaya tahan. Guru-guru agama dan buku-buku teks tersebut boleh dan digalakkan menggunakan teori-teori atau fakta-fakta sains yang tidak bercanggah dengan ajaran Islam untuk mengukuhkan iman dan akhlak para murid. Sekarang ini banyak sekali ilmu pengetahuan sains yang dapat kita lihat daripada TV dan daripada macam-macam sumber pengetahuan sekarang ini. Kalau itu kita ambil untuk mengukuhkan lagi pendidikan akidah Islam, penggunaan fakta-fakta sains harus diajar sebagai ayat-ayat kauniyah, ayatullah al-kauniyah. Jadi sains bukan sekadar sains, sains sebagai ayatullah al-kauniyah untuk memperkukuhkan ayatullah al-Quraniyah. Begitu juga guru-guru sains yang beragama Islam harus mengaitkan ilmu sains yang mereka ajar kepada murid-murid dengan pandangan semesta tauhidi ataupun worldview tauhid atau istilah Sayyid Qutb at-tasawwur at-tauhidi yang melihat alam sebagai ciptaan Allah dan hukum alam bukannya natural law tetapi hukum Allah, sunnatullah yang berlaku mengikut ketentuannya. Dengan demikian, pengajaran sains akan menjadi ilmu bantu untuk menjadikan pendidikan agama lebih efektif dan inovatif. Pengajaran ilmu akidah Islamiyah patut diperkukuhkan. Jadi tidak boleh kita hanya berpegang pada sumber-sumber lama. Yang lama itu ada baiknya, tetapi yang baru juga harus diambil kira sebab pelajar-pelajar sekarang ini ingin sesuatu yang baru yang menarik perhatian mereka. Jadi diperkukuhkan dengan ayat-ayat kauniyah yang dibincang dalam ilmu sains tabi'i. Dan pelajar-pelajar sains pula didedahkan kepada perspektif ayat-ayat Quraniyah supaya pelajar-pelajar Islam dalam bidang sains tidak lagi terperangkap dalam penjara teori-teori atau pandangan semesta yang bertentangan dengan akidah tauhid. Sudah puluhan tahun, mungkin seratus tahun kita diajar sains dari perspektif sekular, di mana Tuhan atau God sama sekali tidak wujud dalam teks itu. Sudah berabad lamanya kita dipenjarakan dalam pemikiran sekular. Sudah sampai masanya kita keluar daripada itu. Dan ini satu tugas jihad yang sangat besar, supaya pelajar-pelajar Islam tidak lagi terperangkap dalam penjara teori-teori atau pandangan semesta yang bertentangan dengan akidah tauhid seperti naturalism, seperti empiricism, mechanism, materialism, rationalism, agnosticism dan kufur. Yang tak tertulis dalam buku-buku sains ialah kufur, tetapi perspektif falsafah dalam ilmu sains berdasar kepada ketiadaan Tuhan dan itu kufur. Jadi selama ini kita mungkin tidak sedar bahawa pelajar-pelajar kita didedahkan kepada perspektif kufur yang tidak jelas realitinya itu. Kesimpulannya ialah pendidikan yang berpotensi ini di muka surat 47 melahirkan sifat-sifat kecemerlangan di atas adalah sistem pendidikan bersepadu dan yang disatukan. Jadi kalau bersepadu dah banyak kita guna,
kalau boleh kita katakan disatukan di atas pandangan semesta tauhid dengan ciri-ciri al-rabbaniyah, al-insaniyah, al-ubudiyah, al-khilafah, al-shumuliyah, al-takamuliyah, al-tawazun, al-waqi'iyah, al-thawabit, dan seterusnya. Kita mengharapkan, dan ini halaman terakhir 48, kita mengharapkan agar semakin banyak jumlah sekolah-sekolah dan institusi pendidikan umat Islam yang merancang untuk mewujudkan kesepaduan atau kesatuan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu dunia untuk melahirkan generasi baru modal insan yang benar-benar mutakamil, yang benar-benar terpadu di dalam diri mereka kemahiran, kecerdasan dan keterampilan duniawi dengan iman, ilmu agama, ketakwaan dan akhlak yang mulia. Kita mengharapkan pelajar-pelajar Islam yang sedang menimba ilmu di bawah model ulul albab di negara kita dan di negara lain akan dapat mengambil alih kepemimpinan masyarakat Islam ke arah menjadi umat yang kuat, adil, cemerlang dan seimbang sebagaimana yang dibayangkan oleh wawasan kecemerlangan al-wasatiyah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Akhir sekali, kita mengharapkan ibu bapa, guru-guru, pemimpin dan generasi muda yang beragama Islam bertambah sedar bahawa matlamat pendidikan dari perspektif Islam bukan berhenti setakat membina warga negara yang baik dan cemerlang, tetapi melangkaui batasan negara ke wawasan yang bersifat ummati dan global ataupun aulami, sehingga terlaksana tuntutan ilahi dalam realiti khairu ummatin ukhrijat linnas dan ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas, dengan menguasai kecemerlangan dan kekuatan rohani, akhlak, intelektual, sains, teknologi, ekonomi dan politik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan yang berbagai profesor untuk duduk di kursi hadapan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, demikianlah tadi persembahan wacana perdana dari yang berbahagia Profesor Ulung Tan Sri Dr. Muhammad Kamal bin Hassan yang merupakan anak jati Pasir Mas, Kelantan, dan mula mendapat pendidikan awal di Sultan Ismail School di Kota Baru sebelum melanjutkan pelajaran ke peringkat master dan PhD daripada Columbia University New York, Amerika Syarikat, dan beliau merupakan orang yang pertama mengetuai dekan Kuliah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan sekarang berkhidmat di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia sebagai Profesor Kehormat dengan gelaran Profesor Ulung. Terima kasih kepada yang berbahagia Tan Sri Profesor di atas berkongsi dalam acara wacana perdana kita sebentar tadi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita buka sedikit ruang untuk sesi soal jawab. Sekiranya ada persoalan ataupun apa sahaja pandangan yang ingin berkongsi dengan yang berbahagia Tan Sri Profesor, kami ala-alukan untuk anda menggunakan mikrofon terdapat di ruang bawah dalam ruangan masa 10 minit baki masa yang dibenarkan untuk sesi pertama. Dipersilakan. Tolong sebutkan nama, daripada mana anda datang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Tan Sri yang bentangkan kertas kerja yang cantik tadi, seluruh dev-dev dan sahabat-sahabat sekalian. Nama Ustaz Muhammad Farhan Abdullah daripada Akademi Tahfiz Al-Quran wal Hadis Kota Belud Sabah. Sebagai bekas pelajar Darul Quran Jakim dan juga belajar di Azhar dulu, saya amat tertarik dengan akademik yang ada pada Tan Sri dan juga pengalaman beliau. Cuma ada dua kemuskilan yang saya nak kemukakan. Yang pertama ialah
apabila yang berbagi Tan Sri menyebut tentang umatul wasata, apakah pandangan yang berbagi Tan Sri berkenaan dengan ramai golongan yang terpelajar hari ini yang mempunyai PhD, tetapi nampaknya macam berlaku sesuatu yang tidak ada keberkatan dalam ilmu. Contohnya terlibat dalam rasuah, penyelewengan dan sebagainya. Di manakah punca-punca menyebabkan berlakunya sebegini? Sepatutnya menjadi contoh tauladan, tetapi bila menjawat jawatan-jawatan di peringkat federal, berlaku seolah-olah keberkatan ilmu itu tidak ada, walaupun ada gelaran profesor. Kemudian Tan Sri juga bercakap berkenaan dengan integrasi kaum. Saya daripada keturunan suku kaum Cina Kadazan yang combat Islam, dan saya dulu adalah beragama Kristian. Jadi setuju tak kalau Tan Sri saya kemukakan cadangan agar pihak kerajaan Malaysia mewujudkan satu masyarakat madani, satu sistem pendidikan daripada berbilang kaum. Contoh masyarakat yang paling besar di Malaysia, masyarakat Melayu. Jadi Melayu lebih cemerlang daripada bangsa lain yang saya nampak lah. Cuma alangkah baiknya diwujudkan satu sistem pendidikan di mana adanya orang Melayu, adanya orang Cina, adanya orang India, dusun, Kadazan, Iban, Dayak, orang asli, yang mereka ni minoriti yang masuk Islam lebih kurang 10%. Barangkali diwujudkan satu suasana perkampungan ataupun masyarakat Islam Madani. Di situ adanya sekolah rendah, sekolah menengah sampai ke peringkat universiti, di mana di situ juga ada sistem pendidikan yang sangat cantik, sistem ekonomi yang sangat cantik, sistem perladangan dan segala yang berkaitan dengan pendidikan seperti mana kemajuan di zaman Rasulullah dan para sahabat membentuk masyarakat Islam Madani. Jadi apakah pandangan Tan Sri dalam perkara ini, ataupun kita hanya berlegar dalam kaum-kaum yang tertentu sahaja dalam mendirikan sistem pendidikan di Malaysia? Dan saya sendiri sebagai orang yang memeluk agama Islam dan mengkaji Islam ni, di madrasah saya juga ada berbilang kaum. Tapi saya sebagai Presiden NGO pernah hantar kepada Perdana Menteri berkenaan dengan apa yang saya cakap ni, tapi dia umpama orang bawah tengok atas lah, maknanya tidak ada respon. Jadi dengan ketokohan yang ada pada Tan Sri, barangkali boleh membantu kami yang kecil-kecil di bawah ini untuk ke arah itu. Jadi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Okey, kita kumpul satu lagi soalan untuk yang berbahagia Tan Sri Profesor mengeluarkan pandangan. Saya minta wakil daripada pendidik Muslimah, silakan. Ada wakil dari Muslimah? Tak ada Okey, kalau tak ada, kita teruskan acara sesi soal jawab, dan dengan ini saya persilakan sekali lagi berbahagia Tan Sri Profesor untuk menjawab pertanyaan yang diutarakan sebentar tadi. Silakan. Oh, ada soalan lagi. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Tan Sri Profesor, saya ada satu pandangan yang mana saya Abdul Kadir bin Abdul Muluk daripada SMUA Al-Hasaniyah Pangkalan Jerih Macang. Saya dapati bahawa transformasi menyeluruh yang telah disarankan oleh Tan Sri Profesor, yang mana pada hari ini di Kelantan, Yayasan Islam Kelantan mendepani, digambarkan sebagai mendepani pendidikan agama. Tapi saya dapati bahawa sistem pendidikan di Kelantan ini masih lagi tidak berubah daripada tahun 70-an 80-an. Mana baru ni kita sudah mengubah satu peperiksaan PMRU kepada PBSMI dan PSP, di mana nampak perubahan itu sangat baik. Tapi dapati kalau peperiksaan SMU, buku teks yang kita gunakan pada hari ini, dan mungkin 4-5 tahun lagi sampai 2020 pun mungkin kita guna buku teks yang telah digunakan pada tahun 70-an 80-an. Begitu juga sistem peperiksaan. Kalau sistem peperiksaan bagi pendidikan arus perdana berubah daripada masa ke semasa, buku teks berubah daripada masa ke semasa, walaupun menghadapi cemuhan
menghadapi penghinaan, tetapi mereka tetap melaksanakan sehingga kita nampak PT3 yang dulunya kita cemuh, sekarang ini kita semua dapat menerimanya. Tapi bagi YIK, kita sepatutnya mengadakan satu kumpulan yang perlu membuat satu perubahan supaya lebih dinamik sikit perubahan dalam YIK ini. Bagi hari ini kita tengok pelajaran SMU yang kita dapat periksa dalam tahun 80-an 90-an dulu masih lagi menggunakan sistem yang sama. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Dua soalan telah pun kita ikuti dan dipersilakan Yang Berbahagia Tan Sri Profesor untuk menjawab kedua-dua soalan. Silakan. Terima kasih kepada dua orang yang bercakap tadi. Yang pertama, saudara kita dari Sabah, Syabas, kita ucapkan kepada beliau dan juga pandangan beliau yang sangat baik, saranan supaya diwujudkan suatu masyarakat madani, satu macam community tersendiri yang berada di dalamnya sistem persekolahan prasekolah sampai kepada universiti. Saya kira itu yang paling ideal, itu yang terbaik. Dan sistem itu sistem yang bebas, sistem swasta, tidak bergantung pada kerajaan. Seperti umpamanya Al-Azhar, itu dari wakaf, ya, dari wakaf dengan sekolah rendahnya, sekolah menengahnya, akhirnya Al-Azhar itu sendiri. Jadi sistem itu sudah ada dalam dunia. Dan cuma dia tidak dalam perkampungan dia sendiri. Dia berada dalam Al-Qahirah, iaitu kota yang sangat ya banyak masalah lah di kota itu. Jadi kalau kita dapat mewujudkan suatu macam bandar ilmu atau kota ilmu, sekarang banyak orang cakap di Madinah pun nak buat kota ilmu, di Dubai pun nak buat kota ilmu, di Qatar ada kota ilmu dan sebagainya. Itu memang baik. Artinya dibuat suatu rancangan supaya sekolah pendidikan itu yang terpadu ini dari bawah sampai ke atas. Ini akan menjadi model yang dapat diikuti oleh negara tempat-tempat lain. Dan disebut juga tadi bagaimana di Sabah perpaduan kaum itu suatu yang tabi'i bagi mereka. Orang Islam, orang Kristian dan orang asli bumi putera yang lain boleh hidup dalam aman damai, dan ini suatu hal yang sangat baik. Jadi saya menyokong pandangan itu, dan kalau dapat diwujudkan nanti barangkali dengan dalam daerah ASEAN ini, kalau dah Malaysia akan memimpin ASEAN ini 2 tahun ke depan, diharapkan insya-Allah gagasan ini dapat dijadikan suatu gagasan ASEAN di mana kita dapat mencari satu daerah yang baik untuk dijadikan community ilmu yang terpadu dari bawah sampai ke atas. Masalahnya ialah masalah keuangan lah, siapa yang nak memberikan, ini masalahnya, harus dicari jalan ke arah itu. Yang soalan yang kedua itu saya harus mengaku bahawa saya tidak tahu banyak tentang keadaan pendidikan agama di Kelantan. Jadi saya harap insya-Allah pihak yang berwajib akan memberikan perhatian kepada masalah ini. Jadi saya tak dapat memberikan pandangan saya tentang soalan yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum.